welcome back to my YouTube channel. So, my name is Fadlina and then ini Aiman, masih lagi bersama Aiman. Ya, saya akan baca DM saya. So, sebenarnya banyak awak tanya tapi saya tak reply. But because nak buat video tapi tak sempat. Macam ni, dia macam nak buat video sebab nak bagi ramai tahu. Tapi tak ada masa. So, sekarang Aiman pun free. So, kita orang akan sama-sama lah bagi jawapan. Okay, yang pertama soalan dia tanya, Assalamualaikum. Hai Kak Fat. Saya nak tanya tentang matrikulasi boleh? Okay, Waalaikumsalam. Boleh. And then, I macam rasa appreciate sangat and thank you untuk adik-adik yang macam apa? Berbudi bahasa kan? I mean, diorang macam Betul. bagus lah. Tu memang patut kita buat kan actually. And then sepanjang yang DMI pun okay je semua. Tak ada masalah. Okay, and then dia tanya, boleh nak tahu tak selalu kalau dekan kat matrix monitor kena berapa? Ada dekan kan Iman? Tak ada. Tak Tak kira ada. sangat kot. Dia Tak ada dekat tak sesolid macam dekat degree ataupun universiti macam tu. sebab kat matrix tak ada pun macam anugerah dekan ke apa. Dia Hmm. just kalau kita dapat 4 flat kita naik pentas kan Iman. Tu je. Dia macam kalau ada anugerah tu just for flat. Dekan tak ada, tu dekat uni nanti. Okay, so soalan satu jawab. Okay, ada orang tanya, salam sejahtera Kak. Saya nak tanya, saya student baru for matric, saya nak tukar modul, dapat ke tu? Boleh kan Iman? Dia ikut budi bicara tapi Kan? mostly yang minta tukar boleh dapat. Tapi Dapat. tengok And pula. then dia selalu modul satu nak tukar modul lain tu dapat. Modul Tapi lain nak kalau tukar modul modul lain satu tak boleh. betul. Tu susah So sikit. modul satu ada semua subjek sains kan? So itulah jawapannya. Okay, saya dah okay, dia tanya Assalamualaikum Kak. Saya nak tanya sikit boleh? Saya dapat college matrikulasi. Saya dapat college matrikulasi kejuruteraan Pahang dan dapat course engineering. Mana lagi okey banding UTHM diploma engineering. Okay, so kiranya dia dapat matrix kejuruteraan. So, dia pun dapat UTHM diploma engineering. Mana lagi bagus? Faham. Susah tu. Susah nak jawab. Sebab dia Dia kalau opinion Aiman kalau engineering ni dia much more on skills. So extra dekat diploma sebab dah ada skill semua skill hands on semua. So macam kalau dekat matric ni tak sure sangat sebab dia one year je kan. So macam limited lah. Mostly belajar I rasa roughly and secara dasar je macam tu. Okay, betul. Dia macam ni. Kalau you nak speed time ambil engineering sebab dia masuk degree, you ambil lah matric kan. Sebab dia setahun je. But then dekat matric, you kena tahulah you just belajar je basic. Macam lukisan kejuruteraan, macam tu je lah. You takkan dapat the specific course pun. Engineering tu just meluas kan. Sebab tu degree pun baru dah spesifik. So kalau diploma, you akan belajar specifically. Tapi you kena spend masa yang lebih lah kat sana. So, dia depends kat you lah apa yang you nak sebenarnya. Kan? Kalau macam diploma tu dah dapat yang course yang memang dia nak, so why not teruskan je. Tapi dia depends lah. Apa yang dia nak, apa yang dia nak kan. Sebab dua-dua pun bagus. Sebab tak ada mana bagus mana tak kan. Sebab tak adil lah macam tu. So ikut kata hati lah. Okay. Okay, dia cakap macam ni. Assalamualaikum Kak, saya dapat tawaran matrik dalam course sains. Saya tak minat sains sebab saya memang tak minat. Saya tak minat, memang tak minat. Macam tu. Mungkin mindset saya rasa sains susah. Jadi saya nak tahu macam mana proses learning kat sana. Presentation dengan buat eksperimen. Proses learning? So, dulu kita kat matrik ada kuliah kan Man? Kuliah, lab dengan tutorial. 3 tu je. So every masa week? kuliah, Semasa kuliah? Masa kuliah, every week biasanya chapter baru. Biasanya lah. Ya, betul Iman. So memang hardcore lah, serius. Tapi insyaAllah boleh bawa. Tutorial memang kena buat. Seriously, tutorial memang kena buat. Sebab nanti satu memang lah obviously akan dibincang dalam kelas tutorial. And then next is sebab nanti
Kau kena buat eksperimen. Kalau tak faham memang tak boleh nak buat macam tu. Ya. So macam tu lah. Dia macam sama macam kat sekolah dulu. Betul Betul? tak Aiman? Dia macam Hmm. tutorial tu buat kerja sekolah, homework kat sekolah. Hmm. Betul? Dan kita akan bincang. Just di split kan. Macam kalau kat sekolah, kita belajar dulu. Lepas tu Hmm. akhir nak dekat habis tu cikgu bagi kerja sekolah. Lepas tu Hmm. esok tu kita bincang. Dia macam tak ada split masa. Tapi kat matrik dia split kan. Tu Hmm. je lah bezanya. Hmm. Ya. Macam tu lah dik. Apa yang belajar kat sekolah yang sains tu sama je lah kan Aiman. Uh, Betul? Cuma dia lebih speed dan macam tu lah sebab dia ada nak kejar Laju. syllabus. Dia Hmm. laju. Tu je. Okay. Uh, okay adik ni tanya. Hai Assalamualaikum Akak Fat. Maaf kalau ganggu. Okay, saya dapat tawaran matrik course sains dan asasi sains fizikal kat UIA. Okay, so dia keliru. Okay, lepas tu mak dia cakap suruh masuk asasi sebab degree terus masuk situ. Betul lah tu kan? Sebab kalau you asasi tu, you memang akan duduk dekat uni tu. Betul? Tapi untuk UIA, kawan I cakap kalau you asasi sana, you nak pindah uni boleh je. So, terpulang kat you. Okay, tapi ayah saya suruh masuk matrik sebab sebelum ni saya asyik mengadu kat ayah nak masuk matrik sebab sebab okay. So dia ayah dia suruh lah masuk matrik. Boleh tak? Oh, dia just beritahu je lah. So Boleh. kiranya Depends. depends lah kat dia kan. Nak masuk matrik ke, nak masuk Betul? asasi UIA tu ke, sama je. Hmm. Mm. So dia kena tahulah degree dia nak ambil apa. Ada ke tak kat UIA tu kan. Kalau tak ada pun dia boleh je keluar. Tapi dia Yes. susah sikit lah. I mean dia kena proses, dia kena buat surat apa tak kawan I cakap lah. Oh. Ya. Yeah. Lepas tu dia tanya akak degree apa. So akak degree environmental technology. Setelah. Okay. Ni Aiman. Assalamualaikum. Nak tanya. Kalau ambil modul 3 kat matrik. Dapat tak sambung medik? Ada tak kawan-kawan akak yang ambil modul 3? Sebab dia dapat modul 2. Dia nak pindah modul 3 lah. Sebab maybe dia nak ambil medik. Sebab dia tanya pasal medik. Oh. Try consider tukar modul 1 terus tak boleh? Ke dia tak ada basic? Tak kot Aiman. Sebab okay. Oh. Yang Fat tahu memang modul 3 boleh pergi medik sebab dia ada bio. So kalau So, dia nak medik kan memang dia nak tu tukar je lah. Sebab modul 2 tu bio. memang tak ada kaitan langsung. Sebab Sebab tak ada bio. So kalau Aiman nak cakap lebih pun tak boleh kan sebab mostly kalau Aiman yang ambil medik memang dia asasi kat sana and Oh. none of it is metric. Ada tapi tak specific on medik. Dia ambil dietitian ke apa ke macam tu. Weh banyak lah tanya pasal medik ni pun tanya juga. Assalamualaikum Kak. Medik ada orang yang tanya. I nak tanya untuk modul sains modul 2 dan modul 3 boleh ke sambung medik? Ke memang modul 1 je? Medik and also pharmacy or dentist. Sebab dia nak ambil macam tu lah. Okay, so yang senang dia sebenarnya kalau you memang berminat medik ke dentist ke farmasi, kita Google dulu syarat kemasukan pergigian kan di UM. Kita Betul. tengok subjek apa yang ada. Sebab tak silap saya, sebab saya takut saya memberikan maklumat yang salah. Sebab Salah tak tahu. baca lagi kan. Pala tahu lah kan. So dia macam tak silap macam bio tu wajib tapi chemistry Bio or wajib. fizik macam tu. Tengok kak, So macam tengok tu lah. requirement universiti tu. Yep. Tapi yang saya tahu memang modul 3 boleh pergi sebab dia ada bio. Macam tu lah. Plus Okay. kena jaga pointer. Ya betul tapi dia macam advantage for modul 1 sebab tak silap dia kan kata atau kan. Jadi kalau dia macam chemistry lebih tinggi daripada fizik dia ada backup tau. Tapi kalau modul 3 dia kan tak ada fizik. So kalau chemistry dia rendah tak ada backup sebab atau tu tak ada. Apa yang saya rasa lah backup. Sebab tu orang banyak modul 1. Tapi dia kena terima lah kalau modul 1 dia punya apa struggle tu lain lah pula kan. Betul. Okay. Okay, adik ni tanya dia Alhamdulillah dapat tawaran KMPP tapi dia tak ada confident lah sebab dia dapat result macam CDE for science subject. CDE for science subject tak confident Mana
Okay, nanti time masuk matrik tu, consider nak ambil, dia ada cakap tak dia dapat modul berapa? Tak cakap. Okay, contoh lah, kalau dia dapat modul 1, Mm-mm. dia kena reconsider which subject yang dia strong lah. Macam tu. So, kalau dia boleh go untuk matrik, consider which subject yang dia nak fokus, and probably boleh tukar modul. Macam tu. Kalau dia dapat modul 1, but kalau dia dapat modul 2 ataupun 3, dia kena struggle on that lah. Macam tu. Tapi boleh je. Kan, Kalau dia set, macam mm, dia kalau macam korang to be buat, uh, okay, kalau Aiman. Okay, kalau okay, okay. Aiman punya subjek, Science, SPM semua B. Semua B. Okay. But Alhamdulillah masuk matrik, first sem and second sem Aiman dapat A. So, vibe dekat matrik tu, kalau ada vibe yang, which is vibe yang kat matrik tu memang akan buat korang vibe untuk study sahaja. Actually lah. So, korang akan automatic korang akan study benda tu lah sebenarnya. Sebab korang nak keep up dengan kelas, dengan apa yang lecturer update tu semua. So, secara tak langsung benda tu korang akan always refresh your mind, and benda tu keep on coming. Automatically macam tu. Itu I'm punya opinion lah. Betul. Dia dia macam nak to be real lah. Dia macam kalau kita dapat CDE tu, macam to be honest lah, dia memang betul. Macam dia mestilah kita akan rasa macam mampu ke aku ke semua kan. Sebab benda tu normal lah untuk kita rasa kan. Sedangkan kalau dapat B pun kita rasa macam betul ke aku boleh survive ke kan. But then if you believe in yourself and you macam memang betul-betul tekad nak buat perubahan, and then you macam cuba untuk do something, is not impossible lah. Kan Aiman? Sebab macam Betul, banyak betul. lah orang yang buktikan dia orang boleh. Ya. Betul. Sebab Hmm. actually kat matrik ni ada orang buat time dekat matrik ni diorang akan dapat diorang punya debut, academic debut, which is like macam masuk matrik diorang memang dapat tip top semua-semua, and benda tu konsisten sampai degree ke apa ke. Ada orang yang macam tu. So memang ada juga yang time yang opposite that lah, sebab dia main-main ke apa ke, tapi itu on him lah, on him ataupun on her ke, macam tu. So Betul. anything is depends on yourself. Kalau betul nak survive, struggle sikit lah. Macam tu. Dia macam kalau you nak benda tu, you akan usaha untuk benda tu dan dia tak impossible. Tu je. Dia macam kita pun tak akan ada jawapan sama ada boleh ke tak nak survive ke apa kan. Sebab setiap orang tu lain. Kesedaran dia dan apa yang dia nak dalam hidup dia. Plus lecturer dekat matrik mostly membantu. Betul. Okay, actually saya nak tanya, apa kegunaan baldi dengan gayung yang akak kata kena bawa? Okay, sebab I ada beritahu kat video yang kena bawa baldi and gayung. Yes, Oh, tu betul. sebab nak basuh baju kan? Kan, Nak Iman? basuh baju Basuh satu. baju. Lepas tu kalau macam In case of kadang-kadang, emergency. baldi tu sebab nak isi air. Kadang-kadang tak ada Yes. air kat matrik tu. Yes. Tu je. Depends on matrik mana. Tak silap, ada satu matrik ni, dia orang duk cakap asyik tak ada air je. Memang tak ingat kat mana. Tapi Yeah. Emma rasa possible untuk matrik Selangor boleh kena. Sebab Selangor tak ada air kan. Oh. Sorry. Kita pun tak ada ke air, Iman. Pernah. Kita pernah lah tak ada air. Kita Kita banyak pernah tak ada lagi kat air. blok. Kita banyak by blok. Okay, lepas tu dia tanya Ayan kena bawa sekali ke? Tak payah Tak payah. Air ada. Tahu tak, I actually macam rasa macam mana sebab dulu macam jadi student, in fact in USM pun Fat tak pernah terfikir untuk bawa iron sebab dia rasa macam tempat tu mesti ada kan. Betul. Dan Akan dia rasa disediakan. akan Takkan disediakan. berebut. Dan beratur dia panjang pun. Ni bukannya kat asrama. Bukan asrama Takkan sekolah. berebut. Ya. Pandai-pandai lah set masa. Betul. Okay, lepas tu dia kata kena bawa sabun basuh baju ke? Bawa lah kan Aiman. Tapi kalau tak bawa pun kat co-op ada jual. Ada jual. Kalau tak nak bawa banyak-banyak kat co-op ada jual. Oh, dia tanya sebab dia tak pernah masuk asrama. So, dia nervous. Okay, tak apa. Faham. Saya nak tanya macam nak kak. Oh, okay. Dia macam ni. Dia kata budak matrik kena lelong.
dia risau sebab dia nak ambil matrik. Dia nak ambil farmasis. Macam dia kata ramai budak matrik kena lelong nanti. Kos lelong. Dengar tak? Dengar. Tak ada. Sebab dekat kita tak ada. Sebab yang I tahu masa zaman sebelum kita, memang diorang akan apply uni. Kalau diorang tak dapat, masa diorang akan sampak kan pergi mana-mana kan. Tapi kita tak. Kita akan dapat, kan ada 12 list tu, kita akan still dapat berdasarkan dalam 12 list. Kalau tak dapat, memang awak tidak mendapat tempat macam tu. Jadi tak akan sampak kita mana-mana. Ya ke? Yep. Tu apa yang I tahu lah. So after kita, diorang kena macam tu ke? After kita, memang maksudnya kita akan dapat course yang memang dalam senarai kita lah. Apa yang kita nak akhirnya. Kalau tak dapat sampai 12 tu, baru macam you tak dapat tak dapat offer from UPU. Macam tu lah. So untuk jawab ni, lelong ni tak adalah sebab sistem tu dah tak wujud. But then it just macam you tak akan dapat course pharmacist tu kalau you tak dapat pointer dan juga apa yang dia nak lah sebab dia ada interview semua kan. Course hardcore lah. Betul. Kan, yeah. Kalau course hardcore ni kena tengok pointer. Lepas tu kena tengok muat. And interview from university tu juga. Yes. Yes. Kena strong on subjek apa yang dia nak. Aiman pernah rasa ke nak continue medik? Pernah. Tipu lah, tak pernah. Tapi angan-angan je lah. Sebab tak layak. Fight pun dulu end sampai sekolah je. Lepas tu tak. Sebab tak rasa macam boleh cope lah. Sebab kalau medik, you kena consider lah. It's not about academic. Commitment. Macam kena tahu diri kita kan. Boleh tak undergo all those pressure semua. Tapi time Aiman memang academically memang tak melayakkan kot macam tu. Dia apa Aiman? Pasti nak 3.6 Aiman. Ya betul. Tapi tapi selalunya yang memang kalau dia dah rasa selamat 4.0 lah Aiman. Betul. Itulah apa yang kita selalu dengar pasal medik. Okay, tu je lah. Harap jawapan kita orang dapat menjawab persoalan yang berada di minda selama ni. Okay, tu je. Thank you Aiman sebab join. Welcome. Okay, bye-bye korang. Jumpa lagi.